Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini ringkas sajalah. Nak share tentang lensa yang sesuai ataupun yang bagus lah untuk mengambil gambar portrait terutamanya dalam studio lah. Untuk ambil gambar sebelum tu untuk ambil gambar portrait ni nak gunakan lensa apa pun memang akan jadi gambar lah. Cuma ada setengah lensa tu, maksudnya focal length Focal length ni dia punya yang akan memberikan hasil yang lebih menarik berbanding daripada lensa-lensa focal length yang lain lah. So masa saya zaman-zaman filem dulu, lensa yang saya beli untuk portrait adalah ni 105mm ni. Ni untuk Nikon FM2 ni. Pasal masa tu lensa ni boleh dikatakan antara lensa yang bagus untuk portrait lah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia orang panggil flattering lah. Kalau kita pakai lensa yang focal length antara 85 105 ni, dia nampak, nak cakap dalam bahasa Malaysia ni macam dia tak pandai sangat kan. Bukan tak pandai, dia punya flattering tu dia macam nice lah, cantik lah benda tu. Kalau kita pakai lensa wide dia tak sesuai. Okay, di sini saya kongsikan ada tiga focal length lensa sama. Lensa yang saya gunakan dalam gambar contoh ni adalah 24 120 kan. 24 120mm zoom lah. Tapi saya kongsikan focal length yang lain-lain tu, apa hasil dia. Okey, satu gambar ni saya gunakan 85mm. Lensa tu 24 120 tapi saya set kepada 85mm. Kita boleh tengok dia punya hasil ni, tengok betul-betul dia punya muka tu macam mana kan. Lagi satu saya guna 120mm. Zoom habis lah, 120 120mm. Kita akan nampak bila kita guna 120 ni, 120mm ni dia punya muka tu lebih kembang lah kan. Kembang maksudnya dia, yelah benda tu macam makin mendekat lah. Ini pipi dia ke depan. Dia, tu orang kata macam flattering lah, macam flat. Ya, lagi satu, saya guna 35mm. Bila kita tu guna 35mm ni, wide angle ni, problem dia tu lah. Dia akan nampak macam hidung tu jadi besar tu. Maksudnya bila kita guna lensa wide ni, macam contohlah 24 ke 35mm atau kalau yang lagi besar 10mm tu lagi teruk lah kan. Subjek ataupun benda yang dekat dengan lens dia akan jadi besar tau. Dia jadi macam lonjong kan, Kalau kita tengok lensa 35mm dia akan lonjong ke belakang kan. Dia macam tak cantik lah kan. Tak salah pun. Pasal kalau kita tengok ada setengah gambar-gambar tu, ada setengah orang pakai gambar tu untuk tujuan-tujuan tertentu kan. Kalau kita pernah tengok gambar portrait Presiden Putin, ada yang menggunakan lensa wide lah bagi saya. Saya tak pastilah dia punya lensa 35 ke 24. Tapi dia ada menggunakan lensa 35 lensa wide untuk mengambil gambar portrait itu. You kena search lah gambar yang saya maksudkan tu. Presiden Putin dia punya gambar tu memang dia nak intentional nak buat macam tu ke tu pun tak pastilah kan. Bagi tak menarik tapi memang mungkin dia nak nampak macam besar muka macam tu kan. Itu kita boleh tengok lah. Tapi untuk kebanyakan orang, untuk dalam studio, terutamanya untuk ambil gambar perempuan lah yang lebih orang kata pun menitik beratkan muka itu kan. Lensa yang bagi saya lah kan, yang paling sesuai antara 85 dan 105mm lah. 85 ataupun 105mm. Sebab kalau jadi banyak ada beberapa alasan lah 85 105mm terutamanya dalam studio. Sebab kalau kita guna 120mm, jarak kita dengan subjek tu agak jauh lah. Kita kena berdiri jauh dengan subjek tu. Kalau studio kita tak berapa besar, agak susah sikit lah kalau kita nak ambil gambar. Ini untuk portrait half body lah, bukan half body lah. Maksudnya portrait ni biasanya kalau merujuk kepada portrait ni, biasanya orang akan fikir tentang daripada kepala sampai bahu saja. Dia bukannya half body, full body pun boleh orang bagi portrait. Tapi biasanya kalau sebut portrait shot tu, biasanya merujuk kepada daripada kepala sampai ke bahu lah. Jarang lah ambil kepala sini kan, sampai ke bahu lah. Bukan ke bahu, ke lengan sini. Lengan sini biasanya, ataupun paling tidak pun head and shoulder lah, kepala dah sampai ke sini. Lagi satu sebab dia yang biasanya orang gunakan antara 85 dan 105, bukannya jauh lagi. Walaupun 120, kalau kita tengok 120mm ni gambar dia, mungkin ada setengah orang suka bentuk macam tu kan. Tapi macam saya suka gambar yang sekarang ni menggunakan 85mm sebab dia punya tu just nice lah, tak terlalu flat, dia masih okey lah. 105 ni 85mm Kalau kita nak pakai 120 pun tak ada masalah.
Pasal bagi kebanyakan orang, dia tak nampak sangat pun beza antara 85 dan 120mm tu. Dia just nak cantik, yang penting tak ada jerawat apa, itu saja kan. Tapi untuk 35 memang tak sesuai lah. Okay, reason yang nombor lagi, yang kedua ni, selain daripada jarak studio yang tak cukup besar kalau kita gunakan lensa 120mm ke atas, adalah untuk kita mudah berkomunikasi dengan orang. Mudah berkomunikasi ni bukan apa, maksudnya kalau kita gunakan lensa 85 ataupun 105 macam ni, jarak kita dengan subjek tu, kalau kita nak ambil half body, kita nak cakap dengan orang tu pun dia masih boleh dengar dengan jelas kan. Maksudnya kita nak bagi arahan dia ke kiri, ke kanan, tunduk sikit kan, ke depan, sini kan. Dia mudah untuk berkomunikasi. Tapi kalau kita guna lensa yang jauh macam 120 ataupun lagi jauh daripada tu, contohlah 200mm kan, kalau kita nak berkomunikasi, nak bercakap dengan dia, mungkin dia pun dengar dengan tak dengar. Pasal jarak dia jauh. Mungkin kalau kita ambil gambar di taman lah, taman bunga contoh, orang ramai kat situ, kalau kita nak berkomunikasi dengan subjek tu, mungkin kita kena cakap kuat sikit lah, pasal jarak kita jauh kan. Dan memang tak dinafikan lah kalau kita gunakan lensa 120mm ke atas, 120, 200. Ada juga orang guna 300mm. Bokeh lah, kalau kita sebut pasal bokeh kan, kesan blur kat belakang tu memang cantik lah, terutamanya kalau kita guna f2.8 lah. Dan saya ingat lagi masa zaman saya sekolah dulu, ada fotografer Jepun ni. Dulu saya ada simpan dia punya kereta akhbar, tapi dah lama dia hilang kan. Dia mengambil gambar penyanyi jazz Malaysia tu, Sheila Majid, dengan anak dia. Dia menggunakan lensa 300mm tau. Saya simpan kereta tu tapi tak tahu mana dia pergi. Dah lama dah benda tu. Dia ambil gambar fotografer Jepun, nama dia pun saya tak ingat lah. Tapi memang yang tu memang betul, saya ingat. Dia ambil gambar Sheila Majid dengan anak dia menggunakan lensa 300mm. Dia punya gambar tu bagi saya memang cantik lah. Cantik berapa, kesan bokeh dia tu. Pasal dia ambil gambar tiga bayang kan, kalau 300mm ni, kalau kita nak ambil full body atau half body, jauh tau, jarak dia jauh. Atau orang mungkin dalam berapa puluh meter lah daripada kamera lah. Nak kata 100 meter tu agak jauh lah, mungkin dalam 30, 50 kan. Memang cantik lah. Tak tahulah, panjang juga artikel tu, tapi gambar tu memang menarik. Tapi bagi saya untuk kalau dalam studio memang tak sesuai kan. Kalau outdoor, itulah problem nak berkomunikasi lah. Siapa yang pernah guna lensa 300mm tahulah jarak, distance kita dengan subjek tu memang jauh. Tapi itu mungkin identiti ataupun karakter gambar yang jurufoto Jepun tu yang inginkan lah. So kita boleh tengok lah, balik perkongsian yang saya tunjuk tadi tu, beza antara lensa 85, 105 dan juga 120. Yang tu saya guna satu lens, cuma zoom je lah. Beza zoom lens tu, beza focal length yang saya letak tu. Tapi kalau kita ada modal lebih, saya suggest beli satu prime lens lah, sama ada 85mm ataupun 105mm. Kalau masih ada lagi lah orang buat 105mm kan. 85mm 1.8 pun dah okey lah. 1.4 harga dia agak mahal kan. Kalau kita cari yang 1.2 kalau ada, lagi mahal. So itulah dia, sedikit perkongsian tentang lensa yang sesuai untuk menghasilkan gambar. Orang kata, biasanya orang putih kata flattering gambar tu. Soal macam sebagai tu tadi tu lah. Kalau kita guna wide angle, dia macam lonjong keluar kan. Macam untuk filem ni lah dia. Okay, lensa favourite saya dulu memang 105mm ni. Dia f2.5 lah. Biasanya kalau kita f4 pun dah okey lah. So kalau kita ada zoom lens tu, mungkin tak perlu beli lensa 105, 120 ataupun 85 kan. Kita boleh just zoom kan lens tu. Maksudnya kalau kita nak ambil portrait, kita letaklah 85 ke 100 macam tu. Tengok dia punya hasil dia tu macam mana. Okay, kalau ada soalan yang tak berapa jelas tu, nanti boleh share di ruang komen lah. Okay, boleh.